Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Boleh kita mulakan untuk program malam ni ya? Okey, so program malam ni, program kita adalah Sembang Kari Special. Seperti yang dah dijanjikan kepada yang menyertai Sembang Kari Special, malam ni adalah malam yang mana kita akan berbincang. Okey, kita akan orang kata apa, membuat sedikit review dan juga kajian tentang bagaimana pergerakan harga gold ketika economic recession. Okey, so tajuk sembang kari malam ni adalah gold versus recession, yang mana tajuk ni adalah tajuk yang special lah. Okey, memandangkan kurang dari beberapa hari lagi kita akan melangkah ke tahun 2023, yang mana okey, kita dengar-dengar yang tahun 2023 ni bakal jadi satu tahun yang agak mencabar bagi kita, sebab akan berlakunya satu krisis kewangan ataupun orang kata apa, krisis ekonomi global. Bak kata orang kata apa, krisis ekonomi lah. Okey, majoriti meramalkan tahun hadapan merupakan tahun yang bakal berlakunya krisis kewangan global lagi sekali. Okey, so last krisis kewangan global bila? Last krisis kewangan global kalau kita search dekat internet, di antara tahun 2007-2008. Itu adalah krisis kewangan global yang terakhir, iaitu pada tahun 2007-2008. Dan okey, tahun hadapan juga dipredikkan akan berlaku perkara yang sama. So dekat sini kita nak lihat lah, okey, macam mana pergerakan harga gold sepanjang krisis yang lepas. Okey, sebab apa? Sebab kita nak jadikan krisis yang lepas sebagai kita punya case study bagi kita nak predik pergerakan harga gold kalau betulnya terjadi krisis, okey, pada tahun hadapan. Which is kita dah prepare awal, kita dah tahu dah pattern pergerakan dia macam mana. Sebab apa? Sebab okey, kita tahu bahawa gold ni dia merupakan aset safe haven. Okey, aset safe haven ataupun aset lindung nilai yang terkenal lah. Yang mana aset safe haven ni, tips dia adalah ketika berlakunya sesuatu krisis, harga dia akan meningkat. Tu yang kita tahu. So kita nak tengok balik, okey, kita nak tengok the real data, betul ke ketika berlakunya krisis ni, okey, harga gold ni naik. Betul ke waktu krisis tu harga gold naik ataupun sebaliknya? Sebab kita dengar-dengar orang selalu cakap berlaku je krisis kewangan, okey, bersedia untuk harga gold melonjak, harga emas melonjak ke paras yang lebih tinggi. Okey, so sebelum kita nak mulakan, sebelum kita nak masuk, kita nak tengok ke real data ketika krisis orang kata apa, krisis yang lepas, iaitu kita punya case tadi kita nak ambil pada tahun 2007-2008 lah pada malam ni. Okey, kita nak tengok dahulu harga emas sepanjang zaman. Ni adalah screenshot harga emas sepanjang zaman. Okey, apa yang dikatakan sebagai harga emas sepanjang zaman ni, Mr. Naik? Okey, harga emas sepanjang zaman ni bermaksud, okey, screenshot ni diambil, okey, pada time frame yang besar, iaitu time frame monthly. Kalau you tengok dekat sini, ni menggunakan time frame monthly, yang mana dalam time frame ni menunjukkan harga emas bermula daripada seawal tahun 1970. Okey, so sekarang ni tahun berapa? Tahun 2022. So kita ambil harga emas start daripada 1970. Kenapa kita bermula dengan 1970? Apa cerita dia? Kenapa 1970 menjadi satu tahun yang penting bagi emas ni? Siapa tahu? 1970, 1969, di antara tahun-tahun tersebut lah.
Ada siapa tahu tak? Ada siapa boleh bagi tahu saya tak? Kenapa tahun 1969, 1970, 1971 menjadi sebagai tahun yang kita kata tahun yang penting bagi harga emas ni. Ada tak yang dalam ni tahu? Kita ada 62 orang dalam ni. Siapa ada idea? Boleh tulis dekat komen tu. Boleh tulis dekat chat. Perang tak tahu. Okey. Dia bukan perang, dia bukan krisis ekonomi. US tak USD kepada emas Bretton Woods. Okey. Dah ada jawapan yang betul tu. Okey. So, pada tahun 1970 ataupun tepat lagi pada tahun 1971 lah. Okey. Presiden Amerika ketika tu, Presiden Nixon, telah membatalkan perjanjian Bretton Woods. Apa tu perjanjian Bretton Woods kan? Perjanjian Bretton Woods ni adalah satu perjanjian yang mana negara-negara ni, negara-negara besar dunia ni pada tahun 1944 telah membuat satu perjanjian yang mana duit negara, duit negara-negara yang dalam perjanjian ni akan disandarkan kepada nilai mata wang USD. Dan pula USD tu disandarkan terus kepada harga emas. Bermakna katanya dekat sini, kalau you pegang nilai US dollar, you boleh pergi ke bank dan terus exchange kepada emas fizikal. Sebab apa? Sebab setiap banknot dolar yang diprint tu ada simpanan emas yang dipegang oleh bank. Setiap banknot bukan dia print kosong-kosong. Setiap kali nak print banknot kena ada emas yang disimpan di bank. Itu adalah perjanjian Bretton Woods. Tetapi benda ni timbul krisis apabila US secara senyap-senyap print lebihan duit tak berdasarkan pegangan emas yang dia ada. US print lebihan duit yang mana yang ni adalah untuk support ekonomi negara dia juga. Sebab kalau nak tunggu ada emas baru print duit jadi lambat. Nak tambah money supply dalam ekonomi tu lambat. So negara boleh jadi mundur. So untuk mengatasi benda tersebut, dia kena print laju sikit. So dekat situ tak ada emas pun dia dah mula print duit. So datanglah satu masalah apabila negara yang dalam perjanjian Bretton Woods ni tadi nak menembus balik nilai dolar tu dengan emas. Sebab negara-negara ni dia ada pegangan dolar dia. Dia kumpul dolar sebab dia tahu dolar ni adalah emas. Bila dia tukar balik dekat bank Amerika nanti, dia boleh dapat emas untuk support ekonomi negara dia. So bila dia bawa dolar ni nak pergi tukar, tak cukup result simpanan emas yang ada dekat Amerika. So benda ni telah membuatkan presiden pada ketika tu dia membatalkan perjanjian ni. Dan juga lepas dia batalkan benda ni, bermaksud harga dolar tak lagi disandarkan pada emas. So apa jadi pada dolar? So dolar pada waktu tu bila dia tak menggunakan sistem sandaran, dia telah menggunakan sistem fiat, di mana dia dia punya nilai bergantung kepada supply duit tersebut. Nilai dia diapungkan seperti duit-duit yang lain. Kalau sebelum ni duit-duit lain, nilai dia bersandarkan US dollar, tapi sekarang ni US dollar sendiri telah diapungkan nilai dia. So duit-duit yang lain pun saling bersandaran. So pada ketika ni lah wujudnya istilah currency trading.
Okey, sebab apa? Sebab waktu ketika ni mata wang turun naik. Okey, disebabkan dia saling bersandaran. So bila satu mata wang melonjak, mata wang yang lagi satu akan jatuh. Kalau mata wang A naik, mata wang B jatuh. Kalau mata wang B naik, mata wang A akan jatuh. So itu yang berlaku. Okey, dan juga kalau kita boleh lihat start daripada ni kotak biru ni adalah tahun-tahun tersebutlah, tahun 69, tahun 70, tahun 71. Kita boleh tengoklah. Okey, selepas daripada tahun-tahun tersebut, apa terjadi pada harga emas? Harga emas mula melonjak. Sebab apa? Sebab sebelum ni kenapa harga emas dalam keadaan yang stabil adalah sebab ada mata wang yang disandarkan kepada emas tersebut. So mata wang tu menjaga dia punya supply dan juga menjaga nilai harga emas. Kan? Sebab kalau harga emas tu nak naik, nilai mata wang tu pun akan naik. Selagi nilai mata wang tu tak naik, harga emas tak akan naik. Tetapi bila tidak lagi disandarkan, harga emas ni bebas untuk, orang kata apa, untuk naik tanpa ada sandaran pada mata wang. Kalau katakan mata wang pada ketika tu jatuh, lagilah orang kata apa, harga emas ni boleh naik dengan lebih tinggi. Okay, so start pada tu harga emas ni mula melonjak naik disebabkan USD tidak lagi disandarkan pada emas dan nilai USD sebenarnya semakin melemah pada ketika tu. Sebab apa? Sebab krisis yang tadi inilah yang menyebabkan Presiden Nixon membatalkan Bretton Woods. So harga emas terus melonjak sekitar sampai tahun 1980. 1980, dan start daripada 1980, apa terjadi pada harga emas? Harga emas melemah. Kenapa pada ketika ni harga emas melemah? Okey. Pada ketika ni harga emas melemah adalah disebabkan nilai US dollar yang tadi ni, yang selepas orang kata apa, fiat currency punya sistem diperkenalkan pada tahun 1980 ni, mata wang dolar mula menguat. Mata wang dolar mula menguat. Okey, di mana pada ketika ni, okey, mata wang dolar menguat dan menyebabkan, okey, import dan ekspor Amerika tu jadi terbantut. Sebab apa? Sebab bila mata wang dolar ni menguat, negara-negara lain nak buat import dan ekspor kepada US ni susah. Okey, mata wang dia jadi mahal. Nak orang kata apa, nak ekspor barang pada US mahal. Okey, so dekat situ tak mampu nak ekspor barang pada US. So apa akan jadi? Okey, sektor ekspor dekat US ni jadi jatuh sangat-sangat. So bila dia jatuh sangat-sangat, bermakna ekonomi dia pun melemah. So apa yang diambil langkah untuk mengatasi benda ni adalah dia nak kena jatuhkan nilai dolar yang menguat tadi ni. Okey, so benda tu terjadilah lagi satu, orang kata apa, perjanjian yang kita panggil sebagai Plaza Accord. Okey, Plaza Accord ni, okey, di mana pada ketika ni, okey, negara-negara gegasi ekonomi, okey, yang terkenal lah, yang kita panggil sebagai negara G5. Negara G5 ni siapa? Negara G5 ni kita ada Jerman, kita ada Perancis, kita ada Amerika, kita ada UK dan juga kita ada Jepun. Okey, yang mana 5 negara ni buat perjanjian untuk menurunkan nilai dolar supaya menstabilkan ekonomi global, supaya senang nak buat import dan ekspor kepada negara US lepas ni. Okey, so pada ketika tu barulah kita nampak nilai dolar tu melemah dan okey, nilai harga gold tu kembali menguat. Pada sekitar kawasan sinilah, okey, perjanjian Plaza Accord tu, iaitu pada sekitar tahun 1985. So pada ketika tu mata wang USD melemah dan harga gold meningkat. Dan seterusnya kita terus ke kawasan awal tahun 2000. Awal tahun 2000. Awal tahun 2000 kalau kita lihat, harga emas terus mencanak naik.
Harga emas terus mencanak naik. Okey, harga emas terus mencanak naik pada tahun 2000. Kenapa harga emas mencanak naik pada tahun 2000? Siapa tahu? Bretton Woods bukan 1944 ke? Ya, betul. Bretton Woods pada 1944. Yang 1970 tadi adalah Bretton Woods dibatalkan. Abang Jeffrey 1944 adalah tahun Bretton Woods diperkenalkan. 1970 adalah tahun Bretton Woods tadi dibatalkan. Bermaksud dekat situ, okey, bermulanya era baru bagi sistem kewangan dunia yang mana diperkenalkan, okey, the last currency yang menggunakan fiat sistem. Okey. So pada waktu tu dah tak ada dah duit yang nak bersandarkan emas, semuanya menggunakan fiat sistem, semuanya diapungkan. Recession ke Mr. Knight? Dia berlaku recession tapi dia ada nama dia. Okey, pada tahun 2000 ni kita panggil dia sebagai orang kata apa, bubble.com ataupun internet bubble. Siapa pernah dengar internet bubble yang mana okey, bubble.com ni adalah satu krisis kewangan yang disebabkan oleh investor di US tu banyak, orang kata apa, banyak melabur duit kepada sektor-sektor teknologi dan mengharapkan pulangan yang, orang kata apa, pulangan yang cepat. Sebab pada waktu tu, okey, sektor-sektor teknologi ni baru nak, orang kata apa, baru nak berkembang. So banyak syarikat-syarikat kecil teknologi mula nak berkembang. So pada waktu tu investor ni ambil kesempatan yang mana dia lihat bahawa kalau kita pergi invest dekat syarikat kecil ni, bermaksud harga saham dia murah, dan kalau katakan syarikat tu berjaya, syarikat tu jadi besar, bermaksud pegangan saham tadi ni akan, orang kata apa, berlipat kali ganda lah dia punya nilai. So dekat situ majoriti pelabur yang ada berpindah. Majoriti pelabur yang ada berpindah daripada saham-saham yang, orang kata apa, saham-saham klasik yang sebelum ni lah. Saham-saham syarikat yang dah sedia ada, saham-saham komoditi, seperti orang kata apa, komoditi ni macam-macam lah. Kita ada komoditi makanan, komoditi tenaga apa semua. Dia pindahkan dana tu semua masuk ke syarikat-syarikat yang startup yang based on teknologi. So ini membuatkan syarikat-syarikat yang tadi ni jatuh. Disebabkan apa? Sebab ada penjualan secara besar-besaran untuk saham syarikat-syarikat klasik ni, membuatkan ekonomi tu jatuh. Supply dia jadi bertambah. So bila kita balik pada, orang kata apa, hukum supply and demand, kalau supply tu tiba-tiba bertambah dengan banyak, apa akan jadi pada harga? Harga akan jatuh. Dan juga syarikat-syarikat dalam orang kata apa, ketika bubble.com ni tak semuanya survive. Ada yang setengah tu bankrupt juga. So itu antara krisis-krisis tu, ditambah lagi dengan spekulasi semasa, dan juga masalah
ketika tu membuatkan ekonomi jatuh, ekonomi jadi lembab ketika tahun-tahun tersebut. Dan munculnya lah istilah bahawa keluarnya orang kata apa, satu krisis ekonomi yang kita panggil sebagai bubble.com. So starting daripada tahun 2000 tu kita boleh lihat apa jadi pada harga emas. Harga emas terus melonjak naik. Harga emas melonjak naik dan paling terakhir sekali lonjakan ni paling tinggi sekali tamat lebih kurang pada tahun 2011 ataupun 2012. Antara tahun-tahun tersebut merupakan tahun-tahun kemuncak bagi kenaikan harga emas, yang mana dia bermula daripada tahun 2000 sehingga 2011. Itu dia punya kemuncak. Selepas pada tu kita dapat lihat harga emas ni jatuh balik. Kenapa harga emas ni jatuh balik ketika era 2012 ni? 2012 sehingga 2015 lah. Kenapa pada ketika ni harga emas ni melemah balik? Padahal sebelum ni harga emas ni elok saja menguat. Di mana yang kita tahulah era tahun 2000 ni bukan setakat bubble.com saja ada. Mulanya perang di Timur Tengah. Perang Teluk apa semua bermula di sekitar kawasan tahun ni. Penghujung tahun 1990 dan awal tahun 2000. Macam kita tahulah, yang paling famous sekali adalah 9/11. Masa tahun 2001 kalau tak silap. 9/11 tu di mana US terus melancarkan serangan ke Timur Tengah. Dan juga di sepanjang tahun 2000 tu kegiatan ketenteraan di Timur Tengah oleh negara-negara sekutu US ni, orang kata apa, semakin bertambah setiap tahun. Setiap tahun ada sahaja negara-negara akan jadi target untuk dia tawan. Atas alasan-alasan tertentu lah. Siapa yang pernah belajar sejarah tu dia tahulah alasan-alasan dia tawan setiap negara tu berbeza-beza. Ada yang nak bawa kepada kebebasan, ada yang macam-macam lah. So itu semua berlaku sepanjang tahun 2000 tersebut, yang mana negara-negara ni, negara Amerika lah terutama sekali, menumpukan dia punya orang kata apa, kegiatan dia adalah ke arah ketenteraan. So dekat situ ekonomi tu boleh dikatakan agak sedikit terabai lah. Disebabkan apa? Disebabkan bajet negara banyak diletakkan dalam sektor ketenteraan. Bukan sektor untuk mengembangkan orang kata apa, kemudahan awam ke, untuk mengembangkan sektor ekonomi negara ke. Tak. Banyak bagi tumpuan kepada operasi ketenteraan. So itu antara kenapa daripada tahun 2000 sehingga 2011 tu harga emas melonjak naik secara orang kata apa, secara berterusan lah. Sepanjang 11 tahun tu uptrend sahaja harga emas tu. Kalau kita boleh tengok dia punya degree kenaikan tu memang sangat tinggi sepanjang 11 tahun tu. Suara saya tenggelam timbul daripada Nick M. Betul ke? Yang ada dalam ni betul ke saya punya suara ni tenggelam timbul? Ajai katuk. Yang lain macam mana? Suara tenggelam timbul ke? Kan? Maybe Nick boleh try check device punya setting ke, ataupun connection internet, try refresh balik ke. Lah kot suara tu. Sebab saya tengok majority ni kata kalau majority kata tak baru saya rasa masalah dekat saya punya device lah. So kita sambung balik. Sepanjang 11 tahun tu bermacam-macam. Start daripada bubble.com, start daripada serangan US ke Timur Tengah. So benda-benda tu membuatkan harga emas ni meningkat. Sebab apa? Sebab dia mencetuskan kerisauan global.
So sepanjang 11 tahun tu harga emas terus meningkat dan tiba-tiba tahun 2011 masuk ke tahun 2012 harga emas jatuh balik lepas dia mencatatkan nilai yang tertinggi iaitu di sekitar berapa tu? Ni di sekitar lebih kurang 2,900 lah, 2,900 macam tu. Kemudian harga emas melemah balik, harga emas jatuh balik. So harga emas jatuh tu sehingga ke paras terendah ni boleh sampai berapa ni? Boleh sampai ke paras 1,000 lah. Dikatakan boleh sampai ke paras 1,000 pada tahun 2015. Kenapa lepas 2011 sehingga ke tahun 2015 tu harga emas melemah? Kenapa pada ketika tu harga emas jatuh pula? Padahal kalau kita lihat peperangan masih ada. Peperangan masih ada. Masa tu yang hangat pun peperangan di Syria, semua masih ada lagi peperangan. Dan juga kalau nak lihat pada ekonomi pun, pada ketika tu ekonomi boleh dikatakan ada dalam keadaan yang baik jugalah, taklah teruk macam 2008, 2000 taklah. Ekonomi boleh dikatakan dalam keadaan stabil. Tetapi kenapa harga emas jatuh begitu, orang kata apa, begitu banyak selepas kenaikan dia yang besar? Ada siapa-siapa boleh share tak? Kenapa 2011, 2012 sehingga 2015 menjadi tahun-tahun yang gelap bagi emas? Ada tak yang tahu? Cuba share sikit. Untuk kepada yang baru kahwin time tu, untunglah harga emas murah. Ekonomi dah kembali stabil. Betul. Ekonomi dah kembali stabil. Yang mana kita tahu kemuncak dia 2011. Lepas tu, kenapa ekonomi tu kembali stabil? Apa faktor-faktor yang menunjukkan ekonomi tu kembali stabil? Dia mesti ada faktor dia. Apa faktor-faktor yang mengatakan ekonomi tu kembali stabil? Cuba share sikit. Apa faktor-faktor dia? Faktor-faktor yang mengatakan ekonomi tu kembali stabil. Ajar kata teknologi. Teknologi macam mana tu? Apa teknologi tu? Akan ada recording tak Mr. Nat? Akan ada recording. Jangan risau, saya tengah record ni. Saya record menggunakan OBS. Nanti saya akan letak dekat satu channel. You tengok dekat group tu, nanti masuk dalam ni channel handphone. Abang Syukri Aziz kata handphone, smartphone dan komputer, teknologi smartphone ke? Yes, betul. Yang mana kalau kita tahu, era awal permulaan internet adalah bermulanya pada tahun 2000. 2000 adalah perkembangan internet. Tetapi sepanjang era 2000 tu, 2000, 2010, internet ni mula berkembang, tetapi dia tak sepesat tahun 2011 dan ke depan. Sebab apa? Sebab pada